Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous irez bien toujours, notamment dans cette situation de pandémie. Voilà ce que vous regardez dans votre écran. Nous allons étudier leçon 11 et vous pouvez ouvrir la page 38. Bon, comme d'habitude, seperti biasa yang akan dilakukan setiap harinya adalah saya akan membacakan terlebih dahulu materi tersebut, teks yang berada di layar kalian, dan berikutnya kalian harus dapat mengikuti apa yang saya bacakan, dan harus kalian praktikkan di rumah atau tempat kalian masing-masing agar kemampuan pelafalan kalian semakin baik. Voilà, on commence de la lecture. Bon voyage. Bien, alors le premier jour, vous partez de Paris et vous arrivez à l'aéroport de Fort-de-France. Là, vous prenez un bus jusqu'à votre hôtel, la Marina, à l'ouest de l'île. On est au bord de la mer? Oui, c'est un hôtel à côté de la plage. Votre chambre a une terrasse en face de la mer. Et il y a une salle de bain dans la chambre? Oui, bien sûr, monsieur. Une salle de bain, le téléphone, la télévision et l'air conditionné. Et dans l'hôtel, vous avez 2 bars, 2 restaurants, des boutiques et une piscine. Ah, c'est parfait. Et on visite l'île aussi? Oui, en hélicoptère. Vous allez aussi en bus à Fort-de-France et à Sainte-Luce au sud, à la montagne Pelée et à Saint-Pierre au nord. Ah, bien sûr. Visitez le musée Gauguin à côté de votre hôtel. C'est très sympa. Voilà, pour la traduction, untuk terjemahannya kalian bisa simak teks di bawah tadi ya. Kemudian berikutnya yang harus kita fokuskan seperti biasa juga adalah kotak gramer yang ada di bagian bawah. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penggunaan c'est pada kalimat berbahasa Prancis. Pada kotak gramer, C ini digunakan untuk 3 fungsi ya. Yang pertama C plus lieu untuk menunjukkan tempat. Yang kedua C plus article plus nom untuk juga menunjukkan tempat, tetapi terlebih dahulu diterangkan tempatnya apa yang dimaksud ya. Lalu yang ketiga adalah untuk menerangkan sesuatu ya, bagaimanakah keadaannya, sifatnya atau sejenisnya. Baik, yang harus kita temukan terlebih dahulu adalah penggunaan C pada kalimat di atas ya. Kita cari, yang pertama sudah ada c'est un hôtel, kemudian yang kedua ada c'est parfait, dan yang ketiga adalah c'est très sympa ya. Voilà, ternyata sudah ada 3 penggunaan C pada teks di atasnya. Sekarang yang kita lihat yang pertama adalah C plus lieu dengan contoh c'est au nord de l'île. Nord adalah utara dan île adalah pulau. Berarti maksudnya adalah di bagian utara sebuah pulau atau pulau di bagian utara. Maka sudah masuk ke menunjuk sebuah tempat ya, menunjuk letak persisnya di bagian mana. Ternyata di bagian utara pulau. Kalau kalian lihat dengan seksama, di sini ada penggunaan AU. Ya, AU ini berasal dari article contracté A plus le. Le-nya diambil dari noh, karena noh-nya adalah maskulin. Kalau kalian masih ingat article contracté yang kemarin ya, maka A plus le menjadi O. C'est au nord de l'île, di bagian utara
pulau. Kemudian yang kedua adalah c'est article plus nom. C'est un hôtel au bord de la plage. Hotel itu adalah hotel di pinggir pantai. Itu adalah sebuah hotel di pinggir pantai. Artikelnya ini menerangkan hotel ya. Karena ada un hotel ya, jadi menerangkan hotel. Kemudian nongnya sendiri adalah au bord de la plage atau bisa kita ambil de la plage-nya saja di sini karena ini termasuk juga sebuah kata benda. Sedangkan au bord de ini adalah preposition de lieu kalau kalian masih ingat kemarin ada au bord de, à côté de, à gauche, à droite. Nah, itu masuk ke dalam preposition de lieu ya. Jadi ini menunjukkan sebuah objek yang berada di suatu letak ya, letaknya ada di mana. Makanya digunakanlah terlebih dahulu artikelnya, lalu kemudian nom. Yang ketiga adalah c'est plus adjektif yang dicontohkan pada c'est parfait dan c'est sympa. Itu sempurna, itu baik, itu bagus ya. Ini menerangkan sesuatu ya, makanya digunakanlah adjektif. Untuk penggunaan C ini tidak sulit karena tidak melibatkan konjugasi sebuah verba. Masih melibatkan konjugasi tetapi tidak serumit pada mode pada penggunaan verba seperti prendre untuk kala présent dan sebagainya. Jadi yang harus difokuskan di sini adalah konjugasi est-nya. Karena ini masih présent bentuknya, maka ini masih mudah ya. Semuanya hanya berbentuk C. Tetapi ketika sudah lampau, maka akan berubah lagi untuk bagian est di sini. Jadi ingat sekali lagi C ini bisa digunakan untuk menunjukkan dan menerangkan sesuatu. Tapi selain ini masih ada kegunaan lainnya. Mari kita lihat pada situs berikut ini ya. Ya, di sini kalian bisa lihat di situs parlez-vous-french.com ya. Sudah ada keterangan lain dari penggunaan C. Quand faut-il utiliser C? Kapan tepatnya kita menggunakan C? On utilise C au singulier ou ce sont au pluriel dans une situation bien spécifique. Voilà, ini lebih spesifik lagi ya. Jadi ada kata C dan sesong di sini ternyata ya. C ini digunakan untuk benda yang berjumlah singulier atau tunggal. Sedangkan sesong sebaliknya untuk yang jamak. Bagaimana sih maksudnya? Coba kita lihat untuk penggunaannya pada urutan yang pertama. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne. Untuk mengidentifikasi atau mengenalkan suatu hal atau seseorang. C, determinant plus nom commun. Contoh kalimatnya seperti yang ada di bawah ini. C'est mon ami, ini adalah temanku. Nah, karena temanku hanya satu orang yang saya tunjuk, berarti hanya menggunakan C. C'est mon ami. C'est un musicien très connu. Itu adalah musisi yang sangat terkenal. Dia adalah musisi yang sangat terkenal ya. Oke, jadi di sini bisa digunakan untuk menunjuk seseorang ya. C'est mon ami, dia adalah teman saya. C'est un musicien très connu, dia adalah musisi paling terkenal. Atau bisa juga kita membuat kalimat lain untuk bahasa Indonesia. Dia adalah
guru saya, dia adalah dosen saya. C'est mon professeur, c'est mon professeur, ya bisa seperti itu. Kemudian bisa juga digantikan dengan nom propre atau nama aslinya ya, c'est Marie, ce sont Paul et Marie, c'est Marie, ce sont Paul et Marie ya. Berubah menjadi sesong karena orangnya terdapat lebih dari satu, yaitu Paul dan Marie. Kemudian yang kedua, pour annoncer l'arrivée d'une personne, untuk mengumumkan atau menyatakan kedatangan seseorang. Misalkan, c'est qui, c'est nous, siapa itu? Ini kami ya. Misalkan ada orang yang bertamu, siapa itu? C'est nous, ini kita, ini kami. Lalu, c'est moi, je peux entrer, ini aku. Dapatkah aku masuk? Nah, ini semua penggunaan dari pronom tonik yang digabungkan dengan se. Kemudian yang ketiga adalah pour indiquer une date, jour, mois, ou année. Untuk menunjukkan sebuah tanggal, baik hari, bulan, maupun tahun. C'est mercredi, c'est le 19 avril. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian masih ingat dengan bagaimana menyebutkan nomor telepon dalam bahasa Prancis. Di sana juga kita menggunakan C, ditambahkan dengan le C, le 0, 81, kemudian 081 dan beberapa lagi ya. Nah, itu dimulai dengan C, le. Yang berikutnya adalah pour préciser un lieu, un moment, untuk menyatakan sebuah tempat atau waktu. C'est ici, di sini. C'est demain qu'il arrive, besok dia akan datang. Itu besok loh, besok dia baru datang. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir, pour faire un commentaire sur une chose, une situation, exprimer une opinion. Untuk membuat sebuah komentar mengenai sesuatu dan mengenai sebuah situasi atau mengungkapkan pendapat juga bisa. Le gâteau c'est bon, travailler c'est fatigant. Kue-kue itu enak, bekerja itu sangat melelahkan ya. Jadi ini juga bisa digunakan setelah saya bisa ditambahkan adjektif ya. Bon dan fatigant ini adalah adjektif. Atau selain adjektif juga bisa ditambahkan dengan adverb ya. Pada intinya untuk penggunaan se ini sangat umum ya, sangat tidak terikat oleh sesuatu, jadi semuanya bisa kita gunakan untuk menyatakan sesuatu. Ketika kalian ingin menunjuk sesuatu bisa langsung menggunakan se. Ini adalah tas saya, c'est mon sac. Bisa seperti itu ya. Kemudian adalah ini hari Minggu, c'est samedi, c'est le samedi ya. C'est samedi, lalu kemudian masih banyak lagi yang bisa kita buat dengan menggunakan se. Contohnya seperti yang ada di kalimat yang tertera pada situs ini. Kemudian ada remahnya ya. Peringatannya di sini ada vous devez accorder c'est quand il est suivi d'un nom ou d'un pronom au pluriel. Ce sont Paul et Marie, ce sont eux. Jadi ketika kalian menemukan latihan disuruh menjawab, kemudian misalkan soalnya adalah berupa se titik 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 Paul et Marie, maka sudah pasti jawabannya adalah C, tetapi E-nya harus dikonjugasikan untuk jamak berubah menjadi song, maka menjadi ce sont Paul et Marie, ce sont eux. Oke, kecuali ada beberapa yang tetap menggunakan C ya, dan tidak dikonjugasikan menjadi sesong. Contohnya adalah verba yang diikuti dengan sujet nous atau vous. Contohnya, c'est nous qui avons raison.
Jadi meskipun nu-nya ini adalah jamak lebih dari satu, tetapi tetap menggunakan se. Pengecualiannya di sini ya. Sama halnya juga untuk vous. Misalkan c'est vous qui regarde la télévision, regardez la télévision ya. Jadi se-nya tetap se, tidak berubah menjadi ce sont. Kemudian yang kedua, devant l'heure, une somme ou des quantités considérées comme un tout. Jadi penggunaan se ini juga tidak akan berubah menjadi ce sont jika contohnya seperti ini ya. C'est 100 € qu'il me faut pour acheter ce collier. Jadi 100 euronya ini digunakan seluruhnya untuk membeli sesuatu ya. Seluruhnya digunakan untuk membeli sesuatu. Maka tetap menjadi se walaupun 100 €, 50 € ini kan berarti lebih dari satu dan seharusnya jamak ya, tetapi tetap menggunakan se. Kecuali jika 100 €-nya ini sudah digunakan dengan habis dan untuk keperluan yang lebih dari satu. Karena yang tadi yang pertama ini untuk keperluan membeli suatu barang secara utuh yang senilai 50 €, maka tetap menggunakan se. Sedangkan ce sont ini berubah karena 50 €-nya dihabiskan untuk beberapa barang. Maka dari penggunaan 50 € untuk beberapa barang ini terlihat karena yang dibelinya juga lebih dari satu barang. Maka berubahlah menjadi sont ya, ce sont. Kemudian yang ketiga, devant une préposition, di depan sebuah kata benda. C'est à mon fils, à qui je m'adresse. Ada a di sini, ada preposition. C'est à mon fils, maka tetap se ya. Kemudian quand le pronom on est intercalé dans l'expression. Yang berikutnya juga digunakan pada pernyataan pronom on. Karena kita belum mempelajari pronom on, maka kita tunda dulu untuk penjelasan poin keempat. Dan yang kelima pada penggunaan format si, se, ne. Selain ya, ini maksudnya adalah jika dia tidak melihat yang lain selain orang tuanya ya, si, se, ne. Maka ini tidak lagi dikonjugasikan menjadi sont. Nah, jadi ini adalah pengecualian yang seharusnya jika itu pluriel berubah menjadi ce sont, tetapi tetap menggunakan se ya. Terdapat 5 penggunaan, kecuali nomor 4 yang belum kita bahas karena kita belum masuk ke dalam pronom on. Selain penggunaan se, terdapat juga penggunaan ile ya. Jadi ada perbedaan antara se dan ile. Se ini sebenarnya umumnya adalah untuk menunjukkan, seperti yang tadi saya katakan, menunjukkan sebuah subjek atau objek yang belum kita ketahui dengan pasti. Tetapi pada kenyataannya kita juga bisa menunjuk seseorang yang memiliki nama dengan menggunakan se. Lalu perbedaannya apa dengan ile? Kita lihat berikutnya, dimulai dari yang pertama. Kita menggunakan ile, ele, il sont, dan elle sont dalam 4 situasi spesifik. Yang pertama, untuk mengkarakterisasi suatu hal atau seseorang. Contohnya di sini ada elle est belle, cette rose, elle est belge, il est professeur. Jadi kita sudah tahu pasti bahwa memang profesinya ini adalah profesor, dan kita sudah tahu pasti bahwa bunga ini adalah cantik. Juga dia seorang yang berkewarganegaraan Belgia ya. Untuk menyatakan nationalité, religion, état civil atau profession. Kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan jam. Il est midi, il est 14 heures. Sudah jam 12 siang dan sudah jam 2 siang ya. Jadi ini sudah pasti. Lalu berikutnya adalah on utilise également il est dans les expressions temporelles se référant
à l'heure. Kita juga menggunakan ile untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, ini hari sudah siang, il est tôt, atau dia terlambat, il est tard, ya, hari sudah lambat, ya, sudah berjalan siang. Jadi ini kita menggunakan ile di sana. Remarque-nya, quand il y a un adverbe comme trop avec ses expressions temporelles, on utilise c'est. Il s'agit alors d'un commentaire sur le ton. Ketika, meskipun di sini menggunakan ile, tetapi ketika ada trop, ada kata trop, terlalu, ya, artinya terlalu atau sangat, maka tetap kembali lagi penggunaannya kepada se, bukan lagi ile, ya, menjadi c'est trop tôt, c'est trop tard. Lalu yang ketiga, pour faire référence à une personne ou une chose citée précédemment, ya, untuk melakukan referensi terkait seseorang atau suatu hal. Contohnya, j'aime beaucoup ce chanteur, en plus il est très beau. Où est ton frère? Il est là-bas. Sama halnya seperti yang nomor 1 di sini, ya, untuk menunjuk seseorang. Ya, sudah kita ketahui pasti, ya. Kemudian yang keempat, pour exprimer une opinion impersonnelle. Nah, opinion impersonnelle. Impersonnelle ini adalah penggunaan pronoun sujet il, tetapi tidak digunakan untuk menyatakan dia laki-laki, ya, melainkan untuk menyatakan sesuatu yang digantikan dengan sujet il. Il est fatigant de travailler, kalau diartikan bekerja itu sangat melelahkan. Nah, sama halnya seperti dengan yang ada di atas tadi. Travailler, c'est fatigant, ya. Travailler, c'est fatigant. Artinya sama, tetapi hanya perbedaan format penulisan saja, ya. Yang satu menggunakan ile karena diawali dengan pronoun impersonnel il, ya. Tadi saya katakan pronoun sujet il, tetapi tidak menunjukkan seseorang. Sedangkan ini menggunakan se karena diawali dengan verbanya terlebih dahulu, travailler. Il est vraiment difficile de trouver un travail aujourd'hui. Menemukan pekerjaan hari ini itu sangat susah, ya. Sangat susah menemukan pekerjaan hari ini. Jadi keempat ini tadi menjelaskan penggunaan ile yang lebih spesifik dibandingkan dengan penggunaan se, ya. Nah, di sini ada kolom saviez-vous, tahukah Anda? Struktur C, titik-titik A, digunakan hanya untuk sebuah verba tanpa pelengkap. Contohnya les pâtes, c'est facile à faire, ya. Les pâtes ini adonan kue itu sangat mudah untuk dibuat, ya. Jadi tidak ada komplemongnya, itu maksudnya adalah seperti biasa ketika kita membuat sebuah kalimat pasti akan ada SPOK. Tetapi yang kita lihat di sini tidak ada K-nya, keterangannya. C'est facile à faire. C ini adalah penggunaan sebagai menunjuk keterangan, facile à faire-nya juga keterangannya. Jadi ini menggunakan C, ya, karena tidak ada pelengkapnya. En revanche, s'il y a un complément, on utilise C2. Sebaliknya, jika ada komplementnya, maka menggunakan de. Contohnya, c'est facile de faire les pâtes. C'est facile de faire les pâtes. Ini sudah lebih lengkap dibandingkan dengan yang di atas, ya. Sangat mudah membuat adonan bolu. À l'oral, on accepte C en début de phrase. C'est facile de faire les pâtes, mais cette formulation appartient au registre familier. À l'écrit, vous devez utiliser il est. Jadi mau seperti apapun untuk bahasa lisan, ya. Bahasa lisan yang perlu kalian ketahui, untuk bahasa lisan ini lebih rumit karena kita harus mengungkapkan secara lisan, tetapi lebih
mudah untuk diterapkan karena kita tidak harus memperhatikan apakah gramatikanya benar atau salah. Sedangkan pada bahasa tulisan, kita harus memperhatikan struktur gramatikanya tanpa terkecuali ya. Semuanya harus benar sesuai dengan yang diajarkan. Maka kenapa di sini se-nya ini dapat digunakan untuk semua bahasa lisan. Walaupun seharusnya itu menggunakan ile, tapi jika diungkapkan secara lisan, kita dapat menggunakan se. Berbeda halnya dengan bahasa tulisan ya. Tetap harus menggunakan ile ketika yang akan dibicarakan itu memang seharusnya menggunakan ile. Nah, di bawahnya ada latihan. Silahkan kalian mengerjakan untuk berlatih seberapa jauh pemahaman kalian mengenai se atau ile. Ada une très belle femme, tard, je vous le voleur, nah dan sebagainya. Ini sangat bisa kalian gunakan untuk berlatih. Kita kembali lagi. Setelah C ada les prépositions de lieu lagi ya. Tadi karena sudah diawali dengan au nord de, au bord de yang sudah sebenarnya dibahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penunjuk arah ya dalam bahasa Prancis. Ada au nord, sud, l'ouest, est, dan bord, côté, dan sebagainya ya. Au nord tadi yang sudah kita ketahui, au nord adalah utara, sud ini adalah timur, sud adalah selatan, pardon, kemudian l'ouest ini adalah barat, dan est ini adalah timur ya. Au bord de tadi pinggir, à côté de ini sebelah ya. Kemudian masih ada lagi sama seperti preposition de lieu yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Penggunaannya juga sama, selalu setelah sujet, verba, lalu ada penggunaan preposition de lieu-nya. Dan diakhiri dengan objek yang dimaksud itu apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah pronom on. Pronom on yang sudah saya terangkan adalah bahwa pronom on ini artinya sama seperti pronom sujet. On sama dengan nous ya. On visite l'île, kami mengunjungi pulau. Tetapi selain nous juga bisa digunakan untuk pada umumnya, orang-orang pada umumnya. On sama dengan orang-orang pada umumnya. À la Martinique, on parle français. Di Martinique, orang-orang pada umumnya menggunakan bahasa Prancis atau berbicara bahasa Prancis. Atau kalau kita mau buat kalimat bahasa Indonesia seperti ini. Pada umumnya orang-orang berbicara bahasa Indonesia di Indonesia ya, seperti itu. Maka kita bisa menggunakan on d'Indonésie, on parle indonésien, seperti itu ya. Jadi on ini memiliki dua arti, baik kami maupun orang-orang pada umumnya. Untuk konjugasi verbanya mengikuti pronom sujet il dan elle singulier atau tunggal ya, tidak ada perubahan. Kita lihat berikutnya. Nah, seperti biasa di sana sudah ada savoir dire, tahu bagaimana cara mengucapkan atau mengatakan. Situé en lieu sur une carte, où est la montagne Pelée? C'est au nord de l'île. Jika ingin menanyakan sebuah tempat, bisa menggunakan kalimat ini ya. Di mana sih Gunung Pelée itu? Jawabannya menggunakan se dan preposition de lieu, c'est au nord de l'île, di bagian utara pulau. Yang kemudian ada donner un conseil, memberikan sebuah saran atau nasihat. Allez au musée Gauguin, c'est très sympa. Ayo kita pergi ke Museum Gauguin. Sangat bagus loh di sana ya. Nah, seperti ini. Lalu et puis visiter Fort de France.
Lalu selanjutnya silahkan kunjungi Fort-de-France. Jadi ini juga bisa dijadikan pembelajaran untuk berlatih produksi oral. Voilà, c'est la fin de la séance aujourd'hui. Pour vous pratiquer, relisez le texte pour que vous ayez la bonne prononciation. À la semaine prochaine.